Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan inilah sesungguhnya jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, maka kamu akan binasa, berpecah belah dari jalan kebenaran. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memperingatkan kepada kamu
Dengan peringatan demikian, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang bertakwa kepadanya. Sadaqallahul Azim. Surah Al-An'am ayat 153. Al-An'am ayat 153. Yang dihormati, yang dikasihi, yang berbahagia, Al-Fadhil, pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau. Yang dihormati juga pada pagi ini Al-Fadhil, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam kita, sahabat yang bertugas pada pagi ini maupun di luar tugasan. Dan yang dihormati, yang diraikan, pastinya lah di kalangan para jamaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, termasuklah rakan-rakan kita, khasnya lah daripada kalangan para jamaah Surau An-Nur Fasa 3A, dan rakan-rakan kita yang di luar kawasan, jauh nun di utara datang tanah air, bahkan Sabah Sarawak, yang juga bersama-sama dalam kesempatan kuliah subuh online pada pagi ini, dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam kesempatan yang berkat di pagi subuh yang tenang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam sesi pengajian seolah-olahnya mengaji bulanan subuh lah. Saya bersama dengan Surah An-Nur dah semenjak beberapa lama, daripada awal PKP lagi sampai hari ini. InsyaAllah pada pagi ini kembali bertemu, dan saya berkasih ucapkan kepada kuasa pengurusan atas kepercayaan untuk saya teruskan sesi pengajian online. Mudah-mudahan sampai mesej ilmu khasnya kepada rakan-rakan penonton online kita seluruhnya, dan insya-Allah mudah-mudahan kepada yang bercakap khasnya pun dapat sesuatu, kerana yang pentingnya ialah kita sentiasa mengharapkan dalam hidup ini keselamatan daripada bencana musibah, kesihatan dalam kehidupan kita seharian, kekuatan dalam kita melaksanakan tugasan ilmu dan amal tanpa cuai, dan lebih utama kita sedang menapak dalam hidup untuk kita mencapai dan meraih redha Allah Azza wa Jalla, yang pastinya semua itu tuan-tuan merupakan usaha yang tidak padam daripada kehidupan kita seharian. Kan itulah kita punya kita punya keinginan dan kemahuan. Dan ini semua bagi saya merupakan satu perkara yang kita nak kena perkukuhkan sentiasa. Sebab dalam hidup tuan-tuan kita ada ujian mendatang. Kita ada ujian mendatang. Ujian yang paling berat ialah ujian nafsu kita sendiri. Di samping ujian syaitan yang cuba meresap ke jantung hati kita. Ini ujian paling berat yang kita hadapi. Kita sendiri yang mungkin menjadi punca masalah kepada kekurangan ilmu, kejahilan, keburukan, kejahatan, wal'adzubillah. Di samping kejahatan syaitan itu jelas. Bahawa Allah sebut dalam Quran, fattakhidhuhu aduwa, ambillah syaitan sebagai musuh kamu, jadikan syaitan musuh kamu. Kerana syaitan sifatnya akan menyesatkan kita. Jadi dalam suasana itulah kita percaya kekuatan hati perlu kita perkemaskan. Kekuatan jiwa perlu kita perkukuhkan. Kekuatan iman perlu kita perkukuhkan. Kekuatan ilmu perlu kita mantapkan. Jadi kalau kita dapat mantapkan ilmu dan iman, amal kita, kita beralurung yang betul dalam hidup kita. InsyaAllah dengan izin Allah Azza wa Jalla tidak akan berada kesesatan. Bahkan tidak akan jauh daripada hidayah Allah Azza wa Jalla. Itu kenyataan. Bahawa saya muqaddimahkan tadi ayat Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 153 tadi. Jelas Allah sebut kepada kita. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Allah perintah kita untuk berada di jalannya. Sirati dengan maksud jalanku, jalan apa tuan-tuan? Jalan Islam lah. Jalan iman, jalan ilmu. Itu jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah bekalkan kita dengan iman. Allah bekal kita dengan ilmu dan amal. Yang kita jalan kita ialah jalan-jalan tersebut.
ilmu dan amal dan iman. Lalu Allah titahkan kita, fattabi', ikutlah jalan itu. Pasti kena ikut. Wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan apa? Nafsu, syaitan, kejahatan, jangan ikut sama sekali. Kita kena lawan dan jauh daripada jalan-jalan keburukan. Lalu kata Allah, kalau kamu ikut juga jalan tersebut, fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan binasa. Binasa, tuan-tuan. Hati makin rosak, jiwa makin kelam, hati makin binasa, akhlak makin terjunam, jatuh, dan akhirnya agama kita hilang. Allah sebut, kamu akan binasa, kata Allah. Lalu kata Allah, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah sentiasa peringatkan kepada kita supaya kita sentiasa bertakwa kepadanya. Jadi landasan takwa ini kita kena capai, kerana takwa adalah senjata kita yang paling ampuh untuk kita menghalang daripada keburukan tadi. Itu ayat menarik daripada surah Al-An'am 153. Tuan berujuklah dalam Al-Quran. Rujuk Al-Quran, tuan-tuan. Al-An'am 153. Pada semua, pagi ini saya ulang-ulangkan, dan saya harap pertama sekali suara saya clear, dia dengari dengan elok, dengan baik, jelas. Dan yang kedua, kalau tak nampak muka dengan tepat, dengan jelas pun tak apalah, suara jelas, tapi harapnya gambar pun jelas dan clear, line pun okey pada pagi ini. Rakan taulah semua, secara muqaddimah itulah dia, dan saya doakan mudah-mudahan semua dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa tuan-tuan ya, kita dalam online ini kita paparkan kepada tuan-tuan nombor akaun surau Bank Islam. Bukan apa tuan-tuan, ini satu cara kita untuk mengajak tuan-tuan kita semualah untuk menambah saham akhirat kita. Saham akhirat kita bertambah melalui derma yang kita online kan itu, melalui tabung ataupun nombor akaun surau An-Nur Fas 3A, sumbanglah. Tak sikit banyak pun tak apa, tak ada siapa larang tuan-tuan ya. Tak bagi sikit, bagi banyak, apa masalah? Yang tak boleh bagi RM1, bagi 100, apa masalah? Tak ada masalah. Maksud saya tak sikit pun banyak, itu maksudnya dalam kadar kemampuan kita. Yang penting adalah apa kita sumbang, jangan kita fikir jauh bahawa itu adalah kejayaan kita untuk kita meraih redha dan syurga Allah di hari akhir nanti, insyaAllah. Sumbanglah demi untuk kelangsungan program surau, pembangunan surau, renovation dan seumpamanya. Banyak benda surau nak daripada kita, tuan-tuan. Saya sumbang sikit sebanyak, tuan pun sumbang. Mudah-mudahan semua itu kita bergabung, dan akhirnya jalan ke syurga Allah akan buka dengan sumbangan kita. Sebab Allah berjanji kepada kita bahawa inna sadaqata, Nabi berjanji kepada kita, inna sadaqata tukhfi al-khata, tukhfi al-khataya, maksudnya sedekah itu boleh hapuskan dosa-dosa kita. Di padang mahsyar pula, dengan sedekah kita itulah Allah lapangkan rezeki kita ke syurganya, dan bahkan kita selamat di padang mahsyar, kerana payungan kita di hari mahsyar daripada segala kegawatan ya, dengan payungan sedekah kita. Zillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh. Sedekah kita akan memayung kita daripada kepayahan. Jadi harapan saya, kesempatan kita cari. Sebab kita meninggal, sumbanglah. Dah kita meninggal, tak ada apa dah kita, tuan. Kalau kita dah meninggal dunia, usahakan nak derma 100 sen pun payah dah. Dah meninggal, masa kita masih hidup, kita boleh dan bebas untuk menyumbang banyak mana. Syaratnya, itulah laluan kita untuk ke syurga Allah Azza wa Jalla. Baik, ini satu kempen hati-hati. Dan saya namakan kempen subuh lah. Nampak banyak orang sebut sedekah subuh. Memang satu kelebihan besar bagi sedekah subuh ini. Kita bangun-bangun awal pagi, belum pun urusan kita buat, sedekahlah yang kita lakukan pertama. Belum ke pejabat, belum uruskan anak, belum uruskan makan minum, uruskan perniagaan. Sedekah pertama kita lakukan sedekah subuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi ini tuan-tuan, saya nak bincang tajuk berkaitan dengan zuhud. Zuhud, satu kalimah yang begitu indah, begitu menarik, dan diperbincangkan para alim ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan sandaran kitab saya pada pagi ini daripada petikan kitab tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihim ajami'an. Satu kitab yang disebut dalam bahasa Arabnya Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama us-salafi.
penyucian jiwa yang telah dituliskan oleh para ulama salafun salih, iaitu termasuk Ibn Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Tuan-tuan sekalian, saya akan baca pada pagi ini dan beri kupasan sebab saya tak mampu untuk mendetailkan secara umum begitu tanpa membaca. Sebab saya bila baca ni saya tertarik, sangat-sangat tertarik, dan kitabnya ada yang terjemah bahasa Melayu, ada pula dalam bahasa Arabnya. Kitab bahasa Arab ada dengan saya pada pagi ini, iaitulah kitab tadi dah saya bacakan tajuknya, Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruha ulama us-salafi. Ini kitabnya. Merupakan koleksi tiga ulama besar dalam bicara tentang persoalan zuhud dan hal yang berkaitan dengannya. Adapun buku terjemahnya ialah Tazkiyatun Nafs yang dicetak oleh Pustaka Arafah Indonesia, ya. Terjemahannya. Baik. Saya gunakan dua-duanya. Arab saya tengok, saya pandu, dan bahasa Melayu pun saya tengok di sini. Zuhud, tuan-tuan, diberitakan seorang sahabat bernama Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu datang kepada Nabi lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjuk kepadaku satu amal, jika aku mengerjakannya, aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai pula oleh manusia seluruhnya." Satu perkataan yang menarik. Diminta Nabi beritakan satu perkataan, satu amalan yang Allah sayang kepadanya, dan orang ramai pun sayang kepadanya. Allahu Akbar. Nabi jawab pertanyaan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ni, Abul Abbas ini. Jawab Nabi apa dia, tuan-tuan? Kata Nabi, "Izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima 'inda nasi yuhibbukan nasu." Kata Nabi SAW, zuhudlah terhadap dunia, nescaya kamu dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, nescaya kamu akan dicintai oleh manusia. Itu jawapan Nabi tegas. Zuhudlah terhadap dunia ini, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, kamu akan dicintai oleh manusia. Tuan-tuan sekalian, hadis ini membayangkan kepada kita tentang betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Ini gambaran hadis secara umumnya. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba-Nya yang zuhud terhadap dunia. Apa pengertian zuhud? Saya nak ambil catatan dalam kitab ini, apa pengertian az-zuhud. Az-zuhud apa pengertian? Ma huwal ma'na? Ma ma'na az-zuhud itu? Kata para ulama, huwa insirafur raghabati 'an syai'i ila ma huwa khairun minhu. Zuhud adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Itu makna zuhud. Jadi kita kena faham, zuhud ini bukan bermaksud miskin. Kena faham macam tu. Zuhud ini bukan bermakna miskin, papa kedana, pakaiannya compan-camping, dalam keadaan tak berharta, dalam keadaan tolak dunia sesemau-mahu sampai tak ada apa dimilikinya, nak makan pun payah. Itu bukan makna zuhud dalam Islam. Mungkin di kalangan masyarakat kita yang faham zuhud macam itulah, pakaian tak lengkap, tak bertukar, kemudian tak dalam keadaan tak kaya raya, miskin, memanjang. Zuhud orangnya. Berjalan kaki, tak ada kenderaan, motor pun tak ada, berjalan kaki, ke mana-mana jalan kaki. Zuhud. Itu satu pandangan yang tidak tepat. Pandangan yang tidak menepati konteks hadis Nabi sebut tadi. Zuhud bukan tolak dunia semau-mahunya, tetapi mengawal dunia semau-mahunya. Itu zuhud dalam Islam. Dan dia tidak orang yang rakus dengan apa yang dia miliki. Itu zuhud. Dia tak rakus apa dia ada. Dia ada
tak jadi itu sebagai satu melupakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itu zuhud. Dan dia pun tidak jadi manusia yang cuba nak menyusahkan orang dalam bab harta benda seumpamanya, menekan orang, susahkan orang. Itu zuhud. Jadi dalam hal ini, apa yang saya kira penting kepada kita faham ialah konsep zuhud dalam Islam sesuatu yang menarik perhatian kita dan ia sesuatu yang bersifat mulia. Baik, apa kata pengarang kitab kita ini? Kita bawa cerita pada tuan-tuan kupasan daripada para ulama salafun as-salih. Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, termasuklah Imam Al-Ghazali. Koleksi mereka ini dibukukan dan itulah perbincangan kita. Baik. Jadi saya nak baca tuan-tuan ya. Zuhud adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu yang lebih baik daripadanya, dengan maksud seorang itu tidak terlampau mengejar sesuatu sehingga melupakan agama dan akhiratnya. Itu mana zuhud. Tidak melampau. Maksud tidak berada situasi yang dia itu meninggalkan hal-hal yang dia patut dapat dan capai. Tidak zuhud namanya seorang manusia berharta tapi lupakan agama. Tidak zuhud. Zuhud seorang manusia ada harta tapi tak lupakan Allah Azza wa Jalla. Dia berharta, dia tak lupakan Allah. Bahkan dengan harta tadi, dia makin merapati mendekati Allah Azza wa Jalla. Bayangkan harta itulah dia sumbang ke sana sini, dibangunkan hal-hal keagamaan dalam hidupnya, disumbang kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, dia belanjakan jalan kepada jalan kebaikan. Itu orang zuhud. Sebab dia tidak jadikan harta sebagai sesuatu yang membutakan hatinya, jiwa dan perasaan. Ini satu perkara yang saya fikir kita kena ambil pengertian dan ambil cakna. Baik. Arti dalam bahasa agama, zuhud ini orang yang tidak melampaui batas. La yata'adda hududan. Dia tidak jadi orang muta'addi. Mana orang tidak melampaui batas sehingga melupakan segala-galanya. Baik. Dalam hal ini, kita mengambil pandangan ya. Sebab saya pun nak tengok pandangan yang lebih jelas di sini melalui apa yang dinukilkan untuk kita ambil sebagai perkataan bersama. Dengan kata pengarang kitab kita ini, gabungan yang dibawa ke sini ialah dunia ini ibarat sebongkah batu ais yang diletakkan di bawah terik matahari. Ia akan terus meleleh sampai akhirnya hilang, tak berbekas. Sedangkan akhirat bagaikan batu permata yang takkan hilang ditelan masa. Jadi kalau kita tengok kacamata zuhud ini, maknanya digambarkan bagaimana ibarat dunia dan akhirat. Macam mana kita nak kawal? Dunia ini memanglah ibarat macam sebuah ais yang bila sama masa dia akan terhakis kerana matahari yang panas terik akan menghilangkan. Adapun akhirat itu bagi batu permata. Datanglah panas hujan, dia tak akan hilang kecantikan dan kemuliaannya ataupun mahalnya. Di sini kata para ulama menunjuk kepada kita, orang mukmin itu dia ada suatu orang kata apa, sikap mauqif yang jelas. Dia faham dunia tidak akan kekal lama. Tetapi itu bukan bermakna dia tolak dunia atau kesampingan, tidak. Sebab dia tahu dunia itu jalan untuk ke akhirat. Dia tahu dunia tidak akan kekal. Macam sebuah kais, sebuah kais di sini sebut sebagai kathalj al-mawdha'. Macam sebuah kais yang di bawah matahari dia akan habis hilang. Matahari panas akan membakar, akhirnya ais akan hilang. Itulah dunia. Dunia akan hilang satu masa akan datang. Tetapi bongkar ais yang perlu tuan-tuan untuk menyejukkan suasana, untuk kita minum ais tadi, perlu. Bukan tak perlu. Kita betul ambil bongkar ais tadi untuk kita minum, menyejukkan suasana. Tapi akan hilang, matahari memancar. Adapun akhirat, betul, dia seumpama berlian yang bagaimana perkara jauhar. Al-jauhar ni bilan yang datanglah panas membakar ke hujan macam mana, berlian tetap ada nilai harga, dia tak berubah. Itulah dia, bercahaya walaupun malam, siang, matahari panas ataupun sejuk yang kuat. Itu cahaya. Itulah disebut sebagai berlian, itu akhirat. Betul.
akhirat, alam kekal abadi. Jadi sebab itulah makanya dalam hal ini Al-Quran memuji orang yang zuhud terhadap dunia dan mencela orang yang mencintainya. Maksud orang yang terlampau nak ke dunia sampai lupa akhirat, Allah keji. Tetapi orang yang jadikan dunia landasan ke akhirat, Allah tak keji. Bahkan Allah puji orang-orang macam ini. Sebab apa? Jalan ke akhirat dibina dengan amalan dunia yang dimiliki. Hartanya tidak melupa kepada Allah Azza wa Jalla. Harta benda tidak melupa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya landasan ke akhirat itu terbuka luas melalui amal dunia. Dalam Quran Allah kata apa kepada kita? Dalam surah Al-A'la ayat 16-17, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu, kata Allah, mengutamakan dunia dan kehidupannya, padahal akhir lebih baik dan kekal. Betul. Mengutamakan maksudnya menjadikan dunia segala-galanya. Tenggelam, punca. Ini manusia yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi tuan-tuan, kita kena faham zuhud itu adalah suatu kalimah yang suci, yang mulia, bukan kalimah yang membinasakan kita. Saya nak tengok bagaimana beberapa pandangan yang menarik tentang makna zuhud dalam arti kata agama. Tuan-tuan dengar elok-elok ya. Saya baca kat sini beberapa benda yang tulisan yang depan saya pada pagi ini. Huraian makna zuhud menurut istilah dapat digambarkan dengan maksud yang berikut. Zuhud dengan makna istilah dapat kita tengok dengan makna yang berikut. Pertama, benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Dunia yang membinasakan. Bila dunia telah menipunya sampai dilupa agama, kita benci, berpaling. Itu zuhud. Maksudnya, dunia yang menipunya, menggoncang keimanannya sampai lupa akhirat, itu tolak ke tepi. Orang zuhud namanya. Kemudian, zuhud dengan makna istilahnya meninggalkan kesenangan dunia dan milih kesenangan akhirat. Dia tak jadikan ke dunia itu sebagai tempat paling menyukakannya. Dia cari dunia, tapi jalan untuk tuju ke akhirat lebih senang di akhirat nanti. Okay. Yang ketiga, zuhud dengan istilah ialah hati tidak terpikat dengan sesuatu yang dikosongkan oleh tangan, yang tiada tangan tak dipunyai. Tangan kita ini boleh kosong bila masa. Kita pegang dunia, boleh lepas bila masa. Umpama kita pegang duit 100, boleh derma kepada tabung tertentu sampai RM60, RM70 contohnya. Maknanya dunia tangan dia boleh lepas bebas je. Contoh duit tadi, 100 dalam tangan, dia boleh sumbang sampai RM70. Yang berbaki hanya RM20 saja, RM30 saja. Hatta dia mungkin boleh sumbang semua sekali. Dia tak rasa tertekan demi duit yang ada itu dilepaskan saja. Kerana agama, kerana Allah. Padahal itu harta benda, peganglah, tapi tidak. Dia tak jadi orang yang terpesona dengan dunia sampai tahap dia pegang duit tadi, nak sumbang pun tak nak. Tak. Orang zuhud ini, tuan-tuan, dimiliki sesuatu, dia boleh bebaskan bertangannya apa dimiliki dengan jiwa yang lapang dan tenang. Ibarat tadi duit 100, boleh derma sampai RM80. Dia tak kisah. Ataupun semua sekali. Dengan zuhud ini dalam makna istilah ialah menghindarkan duka atas yang tiada dan menghilang gembira dengan apa yang ada. Dalam keadaan dia tidak berasa kecewa apa yang dia ada, dan dia tak ada pun dia gembira, tak ada masalah. Maksudnya dalam hubungan dia dengan dunia ini, dia tak ada orang yang terlalu kecewa. Dia ada, dia gembira. Dia tak ada pun dia tak berapa nak duka cita. Dia tahu semua daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dia ada milik Allah, tak ada pun itu kata Allah Azza wa Jalla. Maknanya dia tak duka cita dan tidak jadi orang yang terlalu sedih atas apa yang dia tidak ada, dan tak tergembira apa dia miliki. Sebab dia tahu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi nilai zuhud dalam Islam ni menarik, tuan-tuan, sebenarnya. Sebab tu kita tidak boleh mengatakan orang yang nampak mewah dalam urusan dunia tak zuhud dia. Siapa kita nak hukum orang itu? Kita tak boleh kata macam tu. Sebab zuhud urusan dia dengan Tuhan dalam kerangka dia dengan ilmu dan amalnya. Kita tak tahu, mungkin seorang yang kaya raya, tapi pun sumbangan kepada agama daripada orang miskin macam kita. Dalam nikmat rezeki dia miliki, kita tak tahu sumbangan kepada agama
bantu orang ni, tolong orang ni, bina binaan macam ni, harta bina masjid sampai puluhan juta, dengan rezeki dia ada, kita tak tahu. Artinya sumbangan dalam agama banyak berbanding kita nak derma 10 sen pun bagi 16 kali, pada duit kan tak ada. Walaupun duit RM1 pun nak semua 10 sen pun kadang fikir 16 kali. Aku duit tak banyak, takkan nak sumbang ke orang, contohnya. Si kaya tadi dia tak kira, mudah dia menyumbang. Jadi sebab itulah kaya bukan bermakna tidak zuhud, dan miskin bukan bermakna zuhud. Sebab soalnya ialah soal hati, jiwa dalaman kita, itu yang penting sekali. Sebab tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang penting ialah celaan kepada dunia ini kerana faktor tadilah. Faktor dunia menipu dan menggoda kita sampai kita lupa agama, itu yang menjadi celaan kepada kita dan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita nafikan bahawa kadang-kadang bila datangnya hal-hal bersifat dunia dan menjadi kita lupa lalai, itu antara benda Nabi pun cela kepada kita. Dan ini yang kita nak kena proseskan dengan ilmu dan amal dan iman taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Imam As-Samarqandi dalam kitabnya, dia kata apa? Dia kata manusia bila ada ilmu yang cukup mantap dan ada kesedaran yang cukup baik dalam jiwa hatinya, dia akan dipandu oleh agama. Siapapun kita dipandu oleh agama. Sebab apa? Kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika itu kita faham dosa pahala. Kalau hartanya ada, dia tahu halal haram. Kalau dunia, dia tahu halal haram, dia nak cari macam mana. Kalau ada di tangan, dia tahu nak derma sedekah macam mana, dia nak habiskan tenaga. Ini kerana terpandu oleh ilmu dan amal. Sebab tu kita tak boleh nak kesampingkan dalam hidup soal ilmu dan amal. Ilmu khasnya tidak boleh, tuan-tuan. Dan saya tekan sentiasa, biarlah kita hidup dengan ilmu sampai tahap kita rasa ilmu tu segala-gala buat kita. Di samping ilmu yang kita amalkanlah, itu satu prospek yang lain, tapi ilmu tu asas utama. Dan orang bila berilmu, diamali, lagilah orang itu dianggap orang yang terbaik, dan ia menjadi orang yang zuhud dalam banyak keadaan. Dia tak terlalai, dia tak tertipu, dia tak menipu, dia tak buat benda-benda yang keji dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau tengok dalam bicara tentang pasal zuhud ini, saya kira apa yang dapat saya rumuskan, bukan nak rumus sekarang lagi, tuan-tuan, kita masa tidak mengizinkan, kita akan tamatkan sekitar pukul 7.30 ya, 7.30 kita tamatkan. Kita berbaki lagi sekitar 10-12 minit pada sekarang, insyaAllah sempat kita tamatkan ya. Ibrahim bin Adham, ya, dalam hal ini kita sebutkan dalam riwayatnya, Ibrahim bin Adham seorang tokoh besar dalam bidang tasawuf, menyatakan kepada kita bahawa, kejap saya tengok ayat, kata Ibrahim Adham, az-zuhdu thalathatu aqsamin. Zuhud itu ada 3 bahagian utama. Yang pertama, zuhud yang wajib. Zuhud yang wajib. Yang kedua, zuhud yang utama. Pertama, kata Ibrahim Adham, ada zuhud yang wajib, dan yang kedua ada zuhud yang utama. Yang ketiga, zuhud yang selamat. Macam mana pula tu? Zuhdun fardun wa zuhdun fadlun wa zuhdun salamatun. Ini pandangan Ibrahim Adham. Ada 3 zuhud. Pertama, zuhud yang wajib, zuhud yang utama, zuhud yang selamat. Apa dia maksud ketiga-tiganya? Zuhud yang wajib adalah zuhud terhadap benda yang haram. Tengok tuan-tuan, menarik perhatian para ulama kita dalam bicara mereka tentang zuhud ini. Kata mereka, zuhud yang pertama ialah zuhud dengan makna zuhud terhadap yang haram. Maksudnya ialah tinggal yang haram totally. Zuhud. Peluang buat haram tu ada peluang, tapi dia tolak ke tepi. Itu orang zuhud namanya. Kau nak kira peluang tu ada, cari, dapatlah. Contoh rasuah lah contohnya ya, duit yang tidak halal. Orang nak bagi kepada kita bentuk-bentuk yang tidak betul lah ya. Peluang ada. Haram, tapi dia tolak. Itu orang zuhud. Ini nama zuhud yang wajib, zuhdun fardun. Tuan-tuan, cantik kan perbincangannya, pandangan
Ibarat dhahab. Ini zuhud yang pertama. Zuhud yang kedua adalah zuhud yang selamat. Maksudnya ialah yang kedua adalah zuhud yang utama. Zuhud utama. Zuhud fadlun. Ialah zuhud terhadap yang halal. Yang halal dia raih, dia cari dengan sesungguh-sungguhnya. Dia cari dengan begitu insaf. Sebab halal. Usaha dia. Walaupun rezeki itu tak banyak, sekali untung RM1 je. Tapi dia cari betul-betul. Sebab apa? Dia tahu ini adalah yang halal. Oh, tak banyak, apalagi yang banyak. Zuhud yang selamat, yang utama adalah zuhud yang halal. Zuhud yang selamat, yang ketiga apa dia? Zuhud terhadap yang syubhah. Benda yang tak jelas. Syubhah, halal ke haram, dia tinggal. Itu zuhud yang selamat. Jadi tengok tuan-tuan, neraca yang dibawa Ibn Adham cukup cantik sebenarnya. Bila zuhud tu ada 3. Zuhud yang pertama wajib, iaitu tinggal yang haram. Zuhud yang kedua utama, zuhud kepada yang halal sahaja. Yang ketiga zuhud yang selamat, tolak benda syubhah. Kalau itu menjadi neraca dalam hidup kita, tak kira siapa pun kita selamat, kita bahagia, dan kita akan beroleh kejayaan, keselamatan abadi sebenarnya. Sebab itulah maka dalam hubungan ini kita tidak boleh mengambil sikap mudah. Sebab siapa yang zuhud dalam hal hukum hakam agama, dia akan meraih ketenangan, keselamatan, kejayaan, kerahmatan dan seumpamanya. Tetapi kalau tak ada nilai zuhud dalam hal tadi, dia tenggelam. Yang haram dikaut, yang borok dia cari, yang syubhah dia pegang, dia ambil. Ini akan merosakkan siapa pun kita, miskin orang kaya. Jadi ini di antara perkara yang saya kira cantik kalau kita dapat memahami dengan sesuatu yang bersifat nilainya agama dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan sekalian, ada satu lagi yang menarik di sini ialah saya nak tengok satu perkara di sini. Bila sebut tentang soal zuhud ini, maksudnya ialah kita dipimpin, dipandu oleh agama. Itu nilai yang paling utama. Value kita adalah agama. Kalau tidak kerana agama dan tidak kerana pimpinan agama, kita mungkin tak sampai tahap untuk zuhud dalam beragama. Sebab apa? Kalau agama tak memimpin, yang mandu kita apa dia? Nafsu dan syahwat. Syaitan. Kalau syaitan nafsu mandu kita, pasti dia akan pandu kita ke lorong yang salah, ke jalan yang pincang, ke lorong yang tak betul. Highway kita highway yang bermasalah. Okey, terima kasih yang tulis kat situ, bagus. Tulis ya, itu pandangan Ibrahim Adham. 3 bentuk zuhud tadi. Baik. Seorang tokoh besar bernama Yunus bin Maisarah. Saya tak dapat nak pastikan siapa Yunus Maisarah ini, tapi dalam tulisan disebut beliau sebagai Yunus bin Maisarah. Disebutkan, dikata apa? Saya nak tengok sikit. Dalam pandangan Yunus bin Maisarah ini, dia kata apa? Dia kata, di mana tadi? Dah catat lagi. Kejap tuan-tuan ya, dah hilang pula dah. Satu pandangan yang menarik daripada Yunus bin Maisarah. Mana tadi? Lau kanatid dunya, baik. Ya. Dia kata, laisa az-zahadah fi dunya bitahrim al-halal wala idha'at al-mal, walakin az-zahada fi dunya an takuna bima fi yadillahi awthaq minka bima fi yadik. Dia kata macam ni terjemahnya. Kata Yunus bin Maisarah, zuhud terhadap dunia itu bukan dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan membuang harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah kamu lebih yakin dan percaya kepada apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kamu. Jadi terjemah orang zuhud bukan tolak dunia, bukan tolak benda halal. Benda halal dicari, dia raih, bahkan dunia cari, tetapi dia masih ada keyakinan segala-galanya daripada Allah. Allah yang pemunca segala-galanya. Yang halal dia dapat, Allah yang beri. Rezeki banyak dia dapat, Allah yang beri. Daripada Allah Azza wa Jalla. Bila pada Allah dia faham, itu adalah ketentuan Allah. Maka orang ni zuhud. Kenapa?
Dia mengambil benda halal, bukan benda haram dia ambil. Dia bekerja, cari harta, halal, ya, zuhud namanya. Sementara pula dengan nikmat yang Allah beri tadi, dia pula membelanjakan infak ke jalan kebaikan, kebenaran dan seumpamanya. Ini kata Yunus Maisarah, orang yang zuhud itu orang yang tidak mengharamkan apa yang halal dan tidak juga mengharamkan apa tidak menghalal apa yang haram oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada agama di situ. Melalui agama itu dia akan memandu kehidupannya ke arah kebaikan, keselamatan, keamanan dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di penghujungnya, dalam kesempatan minit terakhir ini tuan-tuan, saya nak pergi pada satu pandangan yang menarik daripada kalangan para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Antaranya ialah pandangan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Barang siapa zuhud terhadap dunia, akan terasa ringanlah segala musibah yang menimpa. Hanat alaihi al-musibat. Siapa yang zuhud terhadap dunia, akan terasa ringanlah segala musibah menimpa. Mana orang jaga urusan dunia dengan ilmu agama, dia tak rasa tertekan dalam hidupnya. Allah tidak akan ujinya lebih pada apa yang sepatutnya. Sebab dunia tak menipunya. Dunia yang ada memimpin dia ke jalan kebenaran. Orang tiada musibah. Betul tuan, kita tengok kadang-kadang ada manusia yang kaya, senang jiwanya, tenang hati. Kita tengok relax. Sebab apa? Sebab harta yang dimiliki ada lorong-lorong yang dia telah bawa. Kebaikan, derma, sedekah, zakat sebagainya. Dia tak jadi orang yang susah hati. Tenang pula jiwanya. Bahkan dipermudah Allah. Tak ada musibah. Sebab dia miliki dunia yang benar-benar membawa kepada kebaikan, keselamatan, bukan kepada kehancuran, kebinasaan. Ini orang cerdik dalam agama. Dan setengah para ulama sebut, ulama salafun as-salah, waqala salafun as-salah, di kalangan para ulama kita rahmatullah, dia kata apa? Kalaulah bukan kerana musibah dunia menimpa, pastilah kita masuki akhirat sebagai orang-orang yang apa ni? Dalam satu kata-kata daripada mana tadi? Sebab dia buku bahasa Arab ni saya pegang dan nak tengok pandangan yang lebih jauh tadi, dah hilang dah pula ya. Tak apalah, kita tak ambil yang tu. Tapi yang penting ialah kata Fudail bin Iyad, dia kata apa? Kata Fudail bin Iyad, Fudail bin Al-Fudail Iyad, dia kata apa kepada kita tuan-tuan? Dia kata, dengan zuhud itulah kamu akan mengenal di antara yang baik dan buruk, dosa dan pahala. Orang zuhud dia akan kenal mana baik buruk dan dosa pahala. Maka tuan-tuan, kesimpulan kita pada pagi ini, zuhud kalimah yang murni, yang suci, yang mulia, semua itu merupakan laluan kepada kita untuk mencapai rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Dan orang zuhud itu bukanlah orang tolak dunia, tapi orang yang mengurus dunia menurut kacamata agama dan ilmu, tak tenggelam dalam urusan keduniaannya sampai dia melupakan akhirat, kebaikan dan seumpamanya. Jadi apa yang penting ialah kita nak kena ada kekuatan. Kekuatan kita tuan-tuan ialah kekuatan hati dan jiwa yang mantap, ilmu yang kukuh dan padu. Kekuatan itulah menjadi kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan orang zuhud ini adalah orang-orang yang menolak keburukan, kejahatan, kemungkaran, hal haram, ditolak ke tepi, diganti dengan hal-hal kebaikan semata-mata. Wallahu alam, semua ini merupakan peluang pada kita. Sebab zuhud ini satu amalan, satu sifat yang mulia yang semua orang boleh menikmati, tak kira si miskin si kaya. Yang penting bila agama mandu dia, berolehlah kejayaan, keselamatan yang abadi si Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sampai mesej ilmu yang sedikit ini kepada kita semua, dan akhir kita akan berada dalam kerangka hidup yang diberkati, hidup yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, memberi kita pintu keselamatan dunia, kita selamat bahagia, akhirat kita diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan semua, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini dalam tempoh masa 40 minit tepat ya. Teruskanlah menyumbang kepada tabung Masjid Surau An-Nur Fasa 3A melalui online, nombor akaun yang ada, sikit pun alhamdulillah, banyak pun alhamdulillah. Itu semua saham kita untuk berbekalkan keberkatan hidup, keselamatan di alam mahsyar. Amin ya rabbal alamin.
Dan kita bertemu lagi insya-Allah pada minggu hadapan pada tanggal 17 hari bulan Khamis yang sama 4 pagi untuk menyambung bicara kita bab tasawuf insya-Allah. Doa-doakanlah sama kita, mudah-mudahan Allah beri kita nikmat rezeki yang terbaik, yang penuh keberkatan dan hidup yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan musibah. Dalam suasana sekarang ni kita nampak di sudut hukum dunia sekarang, kita nampak angka COVID makin hari makin meningkat. Harapan kita mudah-mudahan semuanya itu tidak mudaratkan kita, bahkan kita selamat sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jaga SOP, jaga diri, banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan selamat, keluarga selamat dan masyarakat pun bahagia. Amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim ya Mannan ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.